Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini ingin saya kongsikan satu adab untuk kita renung bersama, untuk kita menjalani kehidupan seharian kita dengan sempurna. Jadi adab pada hari ini saya mulakan dengan adab yang boleh dikatakan begitu penting juga dalam kehidupan kita, iaitu adab sebelum makan ataupun adab-adab makan. Sahabat yang dikasihi, manusia tidak mampu untuk hidup tanpa makanan. Okey. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya. Dengan makanan, manusia dapat menjaga kehidupan. Manusia dapat menjaga kesihatan tubuh badan dan kekuatan tubuh badan. Perkara ini berlaku sama ada seseorang itu niat makannya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Bagi mereka yang meniatkan ketika makan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan memperoleh ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, Islam telah menggariskan beberapa adab yang perlu dijaga ketika makan, bagi menjamin perbuatan makan itu dikira satu ibadah dan seterusnya membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Apakah adab-adab itu, sahabat-sahabat? Okey, baiklah sahabat-sahabat, kita boleh kategorikan adab-adab makan ini kepada 3 kategori. Kategori yang pertama, kita akan membicarakan tentang adab-adab sebelum makan. Kategori yang kedua, kita membicarakan tentang adab-adab ketika makan. Dan kategori yang ketiga, kita membicarakan tentang adab-adab selepas makan. Baiklah, yang pertama ini kita membicarakan tentang kategori yang pertama, iaitu adab-adab sebelum makan. Apakah adab-adab sebelum makan? Okey. Adab sebelum makan yang pertama ialah kita hendaklah ikhlaskan niat. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita memulakan makan dengan berniat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita memakan makanan tanpa niat. Bahkan hanyalah kita kata kita makan sekadar rutin harian yang perlu dilakukan untuk memastikan kita mampu hidup. Begitu juga kita makan makanan yang dimakan bukanlah diniatkan hanya semata-mata kita ni untuk merasakan sahaja makanan yang lazat, tetapi kita hendaklah berniat, kita hendaklah meniatkan dengan makanan yang kita makan bertujuan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, demi mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makanan tersebut, insya-Allah kita akan berasa cergas untuk melaksanakan ibadat dengan hati yang tenang dan penuh khusyuk. Baik, yang kedua, adab yang kedua sebelum makan ialah kita pastikan makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Pastikan makanan yang halal. Pastikan makanan yang halal ini, yang kita nak makan ini, merupakan suatu perkara yang wajib. Jangan sekali-kali kita makan makanan yang syubhah.
Syubhah ni iaitu di antara halal dan haram, ataupun makanan yang dicuri. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surah An-Nahl ayat 114. Yang bermaksud, oleh itu makanlah, yakni wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu daripada benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembah Allah semata-mata. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak makan ketika masih kenyang. Tidak makan ketika masih kenyang. Jadi kita janganlah sesekali kita makan ketika masih kenyang, kerana perkara tersebut membawa kepada, yang pertamanya, pembaziran, dan yang keduanya akan membawa kepada kemudaratan kesihatan kita. Perkara ini pun bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan makan ketika perutnya masih kenyang. Itu yang ketiga. Adab yang keempat, adab menerima jemputan. Maksudnya kita tidak boleh menolak jemputan untuk menghadiri majlis makan. Maksudnya tidak menolak jemputan untuk menghadiri majlis makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita menyahut jemputan kerana ia merupakan kewajipan seseorang muslim terhadap saudaranya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, apabila kamu dijemput untuk makan, maka terimalah jemputan tersebut. Kita dituntut untuk menerima jemputan sekiranya tidak terdapat perkara-perkara yang haram. Kerana jika terdapat perkara-perkara yang haram, seseorang itu tidak harus menerima jemputan tersebut. Begitu juga tidak menghadiri jemputan sekiranya terdapat perkara-perkara mungkar dalam majlis tersebut. Itu dikecualikan. Baik, adab yang kelima, adab sebelum makan yang kelima ialah tidak makan menggunakan bekas emas dan perak. Maksudnya kita tidak boleh makan dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, kerana kedua-duanya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padanya terdapat apa? Terdapat pembaziran dan terdapat satu sifat merasa sombong dan megah ketika makan. Juga dapat menyedihkan fakir miskin yang melihat perkara tersebut. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Ummu Salmah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mereka yang minum dalam bekas emas dan perak, sesungguhnya api neraka bersuara dalam perutnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang kelima. Yang keenam, adab sebelum makan yang keenam ialah jemput orang hadir makan bersama. Ini antara adab-adab yang terbaik. Adalah menjemput orang-orang yang ada bersama kita ataupun yang baru datang ketika seseorang itu makan, untuk makan bersama. Makan di hadapan mereka tanpa menjemput mereka dapat mengecilkan hati mereka. Ini tidak bagus. Ini kerana apa? Kerana perasaan mereka tentunya ingin merasa makanan ataupun mereka melihat apa yang dimakan dan merasakan sedapnya makanan tersebut. Sekiranya seseorang itu berbuat demikian, maka ia dipanggil sebagai orang yang kedekut, dan orang kedekut ini akan mendapat kehinaan. Okey. Yang ketujuh ialah jemput orang gaji dan tukang masak
untuk makan bersama. Ini bagi orang yang ada orang gaji dan tukang masak, dia hendaklah menjemput mereka ini untuk makan bersama. Menjemput mereka untuk makan bersama, sama ada dengan memanggil mereka untuk makan bersama ataupun memberi mereka makanan yang dimakan, ini adalah caranya. Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila datang kepada seseorang kamu akan makanan oleh khadamnya, telah memadai untuk merawatnya dan menenangkan mereka daripada bauan asap makanan, maka ajaklah mereka makan bersama. Sekiranya tidak melakukan demikian, berikanlah kepada mereka sesuap makanan ataupun 2 suapan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita sekarang, kalau kita tak nak makan bersama mereka, kita bungkus, letak dalam bekas dan bagi kepada mereka. Itu cara dia. Baik. Yang ke-8. Adab sebelum makan yang ke-8 ialah tawaduk. Apa maksud tawaduk? Okey. Duduk ketika makan dalam keadaan tawaduk, dan tawaduk pula dalam memilih jenis-jenis makanan yang pelbagai. Maknanya duduk dalam keadaan tawaduk, lepas tu pula kita tawaduk dalam memilih makanan, tidak berkira dalam memilih makanan. Demikian juga kita tawaduk ketika makan bersama orang lain, sama ada orang kaya ataupun fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, makanlah kamu sebagaimana makannya hamba, dan duduklah kamu sebagaimana duduknya hamba. Sebab apa? Sebab tawaduk merupakan sifat yang semestinya ada pada seseorang di mana jua ia berada. Tawaduk dalam apa jua keadaan, sama ada ketika makan, sama ada ketika berurusan dengan orang lain, sama ada mengerjakan ibadat dan segala perkara. Hal ini juga dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud daripada Iyad bin Hamar al-Masjashi telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu supaya tawaduk, sehingga kan seseorang tidak merasa bangga terhadap orang lain dan tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kita hendak memberikan kita hendaklah memberikan makanan kepada jiran. Okey. Memberikan makanan kepada jiran ini sangat dianjurkan. Lebih-lebih lagi jiran tersebut miskin dan tidak dapat makan apa yang kita makan. Dengan cara begitu, seseorang itu dapat menunaikan tanggungjawabnya terhadap jiran tetangga. Di samping dapat menutup pintu-pintu syaitan yang sentiasa mengadu domba antara jiran tetangga, yang dapat menghasilkan perbalahan dan dendam di antara sesama jiran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, maksudnya, apabila seseorang kamu memasak dalam periuk, maka banyakkanlah kuahnya, kemudian berikan kepada jirannya sebahagian daripada makanan tersebut. Dan ada satu hadis lagi, Nabi bersabda bermaksud, wahai wanita muslim, janganlah kamu meremehkan atau memperkecilkan jiran kerana jirannya sekalipun memberi kepadanya tulang yang mempunyai daging yang sedikit. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk melatih dan menggalakkan kaum wanita supaya bersikap murah hati terhadap jirannya walaupun ada sedikit makanan di sisinya. Memberi kepada jiran walaupun sedikit lebih baik daripada tidak memberikan apa-apa. Janganlah memperkecilkan benda yang sedikit, kerana dengan demikian boleh membawa kepada
tidak memberi apa-apa pun kepada jirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang utama terhadap jiran dan melontarkan amaran kepada sesiapa yang tidak mengambil berat terhadap jirannya. Lebih-lebih lagi jiran tersebut miskin dan memerlukan bantuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak dinamakan orang mukmin yang dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan lapar di sisinya. Hadis riwayat Bukhari. Adab yang ke-10, mengadakan majlis makan, yakni kenduri. Mengadakan majlis makan adalah merupakan satu galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana ia merupakan adab-adab yang terbaik bagi mendekatkan silaturahim antara satu sama lain dan dapat mengukuhkan ikatan dengan kasih sayang dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, maksudnya daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu memberikan salam, memberikan makanan dan jadilah kamu bersaudara sebagaimana kamu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi hadis yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik amalan ialah melaksanakan kepada saudaramu yang mukmin akan kegembiraan ataupun membayar hutangnya ataupun memberikannya makanan roti kepada mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Adab seterusnya yakni adab yang terakhir iaitu tidak membazir. Yakni adab yang ke-11, tidak membazir. Tidak membazir ketika menyediakan makanan yang pelbagai sehingga tidak larat untuk memakannya. Jadi diharuskan bagi manusia untuk menyediakan makanan lebih daripada 2 makanan. Akan tetapi janganlah berlebih-lebihan dalam menyediakan makanan yang pelbagai. Setengah kita menyediakan makanan lebih daripada 8 jenis. Sampai 10 jenis makanan untuk sekali makan. Ini merupakan pembaziran yang tidak sepatutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat ataupun mengerjakan ibadat, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau-lampau, yakni membazir. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Saudara-saudara sekalian, itulah dia 11 adab-adab sebelum makan. Jadi adab-adab ini marilah sama-sama kita patuhi supaya kita sentiasa mendapat berkat dan mendapat rahmat dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kehidupan kita seharian. Jadi kita akan sambung bahagian yang kedua nanti, iaitu adab-adab ketika makan. Jadi saya berhenti di sini dulu untuk seketika dan kita jumpa di lain waktu, insya-Allah. Dan saya sudahi dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.